Ya, sungguh. Jadi maksud dia, muslimin muslimat sekalian, selain daripada apa yang kita dah bincang tadi, ustazah nak bagi sikit penekanan bahawa di sana bila kita ingat Allah ataupun dalam hidup ini kita kena ingat Allah dan kita kena ingat ini adalah satu kemampuan yang baik yang sangat diperlukan, iaitu kemampuan untuk menikmati, menghayati dan merasakan betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita semua. Ya, ini ayat dia, ayat yang ke-36. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Baik. Ayat yang ke-37. Dan sesungguhnya mereka, yakni syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Ustazah baca dulu ya dia punya maksud dia. Okey, yang ke-38. Sehingga apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya jarak antara aku dan kamu di dunia dahulu seperti jarak antara timur dan barat. Memang syaitan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, kerana kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Sesungguhnya kamu layak bersama-sama dalam azab itu. Tengok ya para muslimat, Allah dah bagi tahu awal-awal dah, kat dunia ada orang hidup dengan setan. Ya, ada orang pendamping dia adalah syaitan. Ada orang BFF dia siapa? Syaitan. Wal iyadzu billah. Nanti bila akhirat mereka berharap, kenapa syaitan tak jauh daripada aku seumpama timur dan barat? Sebab masa kat dunia sedekat-dekatnya sampai mengalir dalam darah. Mana ada kita punya kawan mengalir dalam darah? Betul tak? Sekarang kawan baik akak-akak semua, puan-puan semua duduk kat mana? Duduk sebelah aja. Ya, darah pun tak sama. Yang ni O apa? Apa tak nama darah? Lupa dah ustazah. Dia dah lama dah tak bersalin, tak mengandung. Kalau mengandung ingat selalu pasal darah ni kan, ya. O plus, O positif kan? Ada O positif, ada B, ya. Darah pun tak sama. Ini Masya Allah tuan-puan sekalian, kalau syaitan ikut kita, syaitan jadi pendamping, bahkan boleh mengalir mujriyad dam, mengalir. Sebab tu perangai macam kena rasuk. Ya, cara berfikir macam berfikir orang kena rasuk. Memanjang, semuanya salah. Memanjang, semuanya tak betul. Nak mengamuk je, nak marah je, Allahu Akbar. Tenanglah sekejap, tenang. Bukan senang nak menenangkan orang yang sudah syaitan menjadi fahuwa lahu qarin. Kenapa? Ada sebab dia, ada sebab. Telah meninggalkan panduan Ar-Rahman, telah meninggalkan. Jangan buat-buat tinggal tuan-puan sekalian. Ya, kadang ada orang tinggal solat mudah-mudah. Tengok nanti apa akibat dia. Bukan bermakna tak apalah dah tua besok saya semayang lah. Bukan. Fasa tempoh kita meninggalkan solat tu sangat bahaya. Bahaya macam mana? Dia mendekatkan kita dengan pendamping yang paling jahat sekali, iaitu syaitan. Ada beberapa kisah-kisah yang lekat dalam kepala ustazah tuan-puan. Di Malaysia ni yang lama-lama, ya. Seperti kisah-kisah suami yang bunuh isteri. Ya. Suami isteri baik ni. Kalau katanya kat tempat kerja tu macam loving couple. Tiba-tiba tuan-puan sekalian, si suami masa isteri tu sedang mandi. Ya, maknanya marah. Tak puas hati satu benda, cemburu ke apa, tak tahu apa isu dia. Isteri ni buka pintu bilik air, ya, maknanya sambil marah-marah lah. Makna tak dan dah nak nunggu sampai habis mandi tu. Nampak tak agaknya apa yang amarah, yang menggelegak-gelegak tu. Tak boleh tunggu dah. Kita koklah marah sangat pun, tunggulah selesai mandi. Betul tak? Orang mandi tunggu selesai, duduk kerja kat luar tu. Tapi ni tak boleh dah. Sudahnya jadi apa? Bila dibuka pintu tu tuan-puan sekalian, si suami bila air dekat dengan dapur,
Ya, dah berbalah-balah mulut, berbalah-balah cakap, suami ambil pisau di dapur, lalu ditikam berkali-kali, kena bahagian paru-paru. Dia nak kena sekali bukan senang ya, dengan pisau dapur kita tu. Dah lah pisau dapur kita tu tumpul. Ya, bukan senang. Tapi maknanya dalam keadaan apa tu? Marah. Apa yang mengalir masa kita marah? Syaitan. Kalaulah kita kata koklah tak kuat iman sangat pun, tapi maknanya atas nama kemanusiaan, tergamak kita tikam kucing. Tergamak kita tikam walaupun kambing dah mati, tergamak kita tikam, tak tergamak. Macam mana seorang manusia, seorang suami tergamak tikam isteri? Berlumuran darah, terpercik darah. Perempuan mati. Ya, suami dibicarakan. Apa yang kita nampak dalam kes-kes seperti ini? Tak apalah, yang undang-undang tengok dari segi undang-undang. Ya, kami dari segi psikoterapi Islam nak tengok apa? Apa yang mendorong sehingga dia tidak dapat mengawal keadaan tu? Ya, apa agak-agaknya? Ya, yang kita nampak apa dia? Fahuwa lahu qarin nuqayyid lahu syaitana. Setan dah ambil tempat, dah membisikkan, dah merasuk, dah jadi teman, dah jadi pendamping. Agak-agak menyesal tak? Saya rasa menyesal. Ada satu kes tuan-puan sekalian, satu kereta sedang jalan, orang belakang nampak kereta tu dah makin slow dan kemudian langgar divider tengah tu kan. Dia langgar dan berhenti. Ingatkan aksiden. Ya, jadi tengok-tengok, bila orang belakang tengok, rupa-rupanya ini bukan aksiden biasa. Kedua-duanya telah mati. Mati macam mana? Dekat si perempuan ada lubang tembakan di belah kanan. Driver belah kiri kan? Driver belah kanan kan? Ada lubang tembakan. Kemudian dilihat yang driver juga ada pistol, ada lubang tembakan di belah kanan dia juga. Tuan-puan sekalian, semudah itukah semua ini berlaku? Semudah itukah semua ini berlaku? Bawa pistol ke mana-mana, rasa nak marah, tembak kepala orang. Bila dah tak tahu nak buat apa, tembak kepala sendiri. Entahlah, saya pun tak tahu. Saya pun tak nak cakap secara detail kes tu ya, sebab kes tu rasanya tutup kes. Sebab apa? Dua-dua meninggal. Tapi Ustazah menung tengok kes tu tuan-puan. Ya Allah, ya Tuhan, takutnya kalau nuqayyid lahu, Allah biarkan. Ya, kita pun tak tahu tuan-puan. Ya Allah, kalau Allah biarkan kita, macam-macam. Kadang-kadang ada mak-mak yang kata alhamdulillah besar anak-anak tu. Kalau ikut kalau nak picit-picit je kan. Ya, ada. Tuan-puan, ada kes ayah hayun buayan anak sampai anak tu terlambung. Tapi alhamdulillah Allah bantu, Allah tolong, terlambung anak tu atas tilam. Ini orang yang berkenaan cerita kat Ustazah. Allah selamat. Kalau tak, jadi kes polis. Kalau kena atas simen, anak kecil tak sampai setahun, punya marah sebab menangis, hayun sekaligus. Ya, sebaik alhamdulillah jatuh atas tilam. Itu pun alhamdulillah tak berlaku gegaran otak. Macam-macam tu Allah bantu. Ya, sampai dia kata memang si suami menyesal yang amat sangat, takut jadi dibantu. Ya, bang, kalau awak marah bang, awak rasa ni, ambil wuduk bang. Ya, ambil wuduk, tenangkan diri, ingat Allah. Tuan-puan. Dan benda ni berlaku kadang-kadang sebab apa? Sebab kita lama meninggalkan panduan Ar-Rahman. Akhirat besok, dia bukan sekadar di dunia. Tengok akhirat besok berlaku satu penyesalan yang sangat besar. Kenapalah setan dengan aku tak jadi sejauh timur dan barat? Kenapalah setan jadi qarin aku? Kenapalah setan duduk dekat aku? Benar, sebab kita hidup meninggalkan panduan Ar-Rahman. Muslimat sekalian, memang panduan Ar-Rahman kan yang memandu hidup kita. Nak bangun pukul berapa, nak tidur pukul berapa, tengah hari macam mana. Memang panduan Ar-Rahman kan yang
mengatur kita punya jadual. Betul tak muslimat? Okey, bangun pagi pukul berapa? Tak kisahlah ustazah, rasa nak bangun. Itu bukan jawapan orang beriman. Betul kan? Bukan jawapan orang beriman. Pagi nak bangun pukul berapa? Bangun solat subuh. Hantarlah negara mana pun sampai kat hotel tu, pertanyaan yang biasa, pertanyaan apa? Kiblatnya mana? Ini kat sini ni waktu solatnya macam mana? Betul tak tuan-puan? Takkanlah kita duduk kat negara tu, lepas tu jumpalah dengan kawan kita kat negara tersebut, kita pun cakap, pagi tadi semayang pukul 6.30 subuh. Kata kawan kita, subuh kat sini 3.40. Ya, main memandai ijtihad sendiri kan? Tak, kita sampai, kita akan tanya, subuh pukul berapa? Ya, boleh bagi waktu solat tak? Ni kiblatnya mana? Kita tak duduk, takkan berbaring dulu atas katil tu. Kan masuk hotel kan? Cari atas bumbung tu, tak ada pula anak panah tu. Ya? Cari anak panah. Cari atas bumbung, cari dalam laci. Kenapa? Kita hidup dengan panduan tu. Kita ada kerja, ada tanggungjawab yang mengikat kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah, solat. Tapi ada orang mungkin segelintir, dan bahkan mungkin kita juga dulu ke ataupun sekarang, tak menjadikan semua itu sebagai panduan dalam hidup. Jadi ini implikasi yang sangat besar. Siapa hidup tak jadikan Al-Quran, tak jadikan panduan Allah sebagai panduan hidup, dia bukan begitu-begitu saja. Tetapi nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan bila menyesal, semuanya sudah tidak jadi, tidak membawa makna akhirat besok. Kenapa? Sebab orang yang hidup meninggalkan panduan Ar-Rahman, orang yang hidup pendampingnya adalah syaitan, dia dikategorikan sebagai manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Zalim pada diri sendiri.